Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dinoa Channel. Okey, hari ni saya nak buat kupasan sikit tentang tensioner. Kalau hampa tengok sebelum ni, ramai yang mungkin ada masalah tensioner tapi tak pasti sama ada nak tukar tensioner manual ataupun tensioner auto. Dan juga saya tengok kebanyakan orang dia tak pasti sama ada apa masalah yang berlaku pada motor dia sampai bunyi dia jadi kasak dan dia tukar banyak barang tapi masih belum settle. Okey, jadi hari ni apa yang saya nak kongsi adalah berkenaan dengan topik tensioner. Jom kita sama-sama dengar. Okey, so sekarang ni kita dah ada dekat bahagian motor kita di bahagian sebelah kiri crankcase. Okey, di sini bahagian motor kita, kalau kita tengok bahagian sebelah magnet sebelah kiri ni, banyak orang yang memang jarang nak sentuh bahagian sini sebab mereka hanya mungkin banyak sentuh di bahagian sebelah kanan, sebab sebelah kanan sana ada bahagian yang kita panggil sebagai clutch. Jadi kalau motor kita ni dia selalunya bunyi kasak ni, dia mungkin mai daripada dua area ni ataupun mungkin daripada komponen dalaman. Okey, hari ni saya nak sentuh tentang bunyi pada bahagian sebelah kiri. Jadi bunyi ni dia mungkin main dari segi bunyi yang bergetak ataupun bunyi yang merancang dalam enjin, sama ada bunyi itu main daripada timing chain ataupun main daripada sebelah kanan sana. Kalau hampa dengar hampa tarik clutch, bunyi tadi hilang, itu mungkin bermaksud kita punya mangkuk clutch kita dia bergoyang. Apabila kita dah tarik clutch, dia dah jadi stop bunyi tadi tu, hampa perlu buka pada bahagian clutch. Tetapi kalaulah bunyi ini dia bunyi kasak pada bahagian enjin, merancang seakan-akan ada rantai yang kendor pada bahagian dalam enjin. Jadi hampa boleh duduk sebelah sini, hampa boleh bang dengar ataupun hampa letak satu tool sama ada spanner ke apa, hampa boleh dengar pada bahagian dalam sini. Hampa boleh dengar dia punya bunyi itu sangat kuat. Bunyi dia seakan-akan bunyi macam ni. Okey, dalam video ni saya tunjuk macam mana bunyi kalau diakibatkan oleh tensioner kita longgar, yang mengakibatkan kita punya rantai kita jadi kendor. Jadi hampa boleh dengar bunyi ni. Okey, tu contoh bunyi tensioner yang dah ada problem, dan juga rantai kecil ataupun timing chain kita dia dah jadi kendor. Apabila jadi kendor ni dalam kita punya bahagian sistem enjin ni memang sangat penting. Kalau sampai tengok rantai motor kita pun, kalau dia dah kendor dia akan ada bunyi. Itu sama juga dalam bahagian enjin kita. Jadi kalau pada bahagian motor kita ni, ke dalam bahagian sini hampa tengok dekat dalam ni, okay, ada satu bahagian kita panggil dia sebagai tensioner. Okey, tensioner untuk S1M VF3i ni dia pakai tensioner yang jenis auto. Okey, macam saya kata, kita nak tengok apa perbezaan tensioner auto dengan tensioner manual. Jadi kalau untuk hampa yang ada masalah bunyi kasak pada bahagian enjin, hampa perlu buka cover set bahagian sini dan juga pada bahagian belakang ni, sebab tensioner dia duduk betul-betul pada bahagian sini. Okey, untuk tukar tensioner ni mudah saja, memang tak perlu hantar di kedai pun, hampa boleh buat sendiri, sama ada tensioner manual ataupun tensioner auto. Sekejap saya akan cerita tentang perbezaan dia bagi hampa faham dulu. Jadi selepas ni mudah untuk hampa nak tukar, sama ada hampa nak tukar pakai yang auto ataupun yang manual, tak ada masalah. Jadi tak ada perbalahan tentang isu ni. Ikut selera masing-masing dan ikut cara kaedah masing-masing macam mana nak buat maintenance. Jadi untuk rantai kecil ni memang dia akan selalu kendor kalaulah kita pakai auto tensioner. Auto tensioner tadi pula rosak. Yang tu lah yang akan mengakibatkan rantai kecil kita mudah jadi berbunyi. Dalam video ni hampa boleh tengok macam mana sistem timing chain kita berfungsi. Yang mana pada satu bahagian sini ada bahagian yang kita panggil sebagai timing guide, dan ada satu lagi bahagian yang kita panggil sebagai tensioner. Okey, tensioner ni lah yang sangat penting kegunaan dia dalam kita punya bahagian timing chain ni, sebab dialah yang akan menekan timing guide, dan timing guide lah yang akan menekan timing chain supaya menjadi tegang. Jadi kalaulah kita punya tensioner ni rosak, jadi timing guide kita tak akan dapat menekan bahagian timing chain, dan timing chain akan mengeluarkan bunyi yang mungkin merancang atau berbunyi kuat dalam bahagian enjin. Jadi kita perlu pastikan kita punya tensioner ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi untuk macam yang saya cerita, kita punya auto tensioner ni dia memang kadang-kadang akan ada masalah pada bahagian spring ataupun pada bahagian dia punya adjuster tadi, pin tu tak dapat bergerak dan juga jam. Jadi hampa perlu pastikan yang kita punya auto tensioner ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Jadi kalau tensioner kita rosak, maksudnya rantai kecil kita tak akan dapat ditegangkan. Jadi kalau bagi hampa yang nak memudahkan kerja, hampa boleh pakai tensioner yang manual, yang mana tensioner manual ni lebih mudah, tetapi hampa perlu adjust. Kalaulah berlaku bunyi yang kasak dalam bahagian enjin, hampa hanya perlu adjust secara manual. Jadi sama ada hampa nak gunakan auto tensioner ataupun manual tensioner, jom kita tengok apakah perbezaan antara kedua-duanya sebelum hampa membuat keputusan untuk pasang pada motor hampa.
Okey, so lah ni kita akan tengok perbezaan antara kedua-dua tensioner, iaitu tensioner manual dan juga tensioner auto. Yang mana kalau hampa tengok sebelah kiri ni, saya tunjukkan apa dia perbezaan yang ada pada auto tensioner. Dengan gambar dia kat atas ni, ini rupa bentuk tensioner yang auto. Yang sebelah kanan ni kalau hampa tengok adalah tensioner yang manual, dan juga macam mana dia punya perbezaan dia berbanding kedua-dua ni, okay, antara manual dengan tensioner yang auto. Kalau hampa tengok yang first kali yang saya senaraikan ke hampa, yang basic sekali, iaitu kalau auto tensioner ni memang of course dia memang auto adjust. Sebab auto adjust ni yang mana dia akan auto adjust dia punya pin pada bahagian bawah, okey, mengikut takat dia tu menggunakan spring. Jadi spring tadi inilah yang paling penting. Quality spring tu sangat penting, yang mana kalau hampa tengok VF ni, problem dia yang paling besar dengan dia punya tensioner adalah spring dia sangat lembut. Jadi bila spring tadi lembut, dia tak ada orang kata apa, rebound balik dari sudut spring tadi. Bila hampa kemek, dia kemek terus, dia tak boleh tendang balik. Itu yang mengakibatkan kebanyakan orang kena pada mileage rendah pun dia dah ada kena masalah tensioner ni. Jadi kebanyakan memang saya syorkan hampa untuk beli yang jenis cozy, sebab dia punya spring tu lebih kerah dan dia punya quality tensioner tu memang nampak lebih elok. Jadi untuk yang auto tensioner ni, hampa tak perlu sebenarnya buka dengan keras, sebab dia memang auto adjust. Kalaulah berlaku kekenduran ataupun kendor pada bahagian kita punya rantai, dia akan auto tegangkan, dia akan press kita punya chain guide kita. Okey, chain guide kita dia akan press, dan automatik rantai kita akan jadi tegang. Yang tu maksudnya dia buat auto adjustment dan kurang maintenance untuk tensioner yang auto. Berbanding dengan tensioner yang manual, hampa kena perlu buka dan adjust secara manual. Jadi nak adjust macam mana, nanti saya akan tunjuk dua tips mudah macam mana nak adjust kita punya manual tensioner. Sebab benda ni memang bukan satu benda yang teruk sangat pun. Nak adjust dia senang saja, cuma hampa perlu tahu kaedah dia sebelum hampa buat adjustment. Jadi yang ni kena selalu maintain. Jadi hampa kena buka dia punya cover set, hampa perlu buka dia punya untight dia punya screw, dan hampa perlu adjust. Jadi kat situlah yang saya katakan hampa kena buat banyak kerja sikit kalau hampa pakai manual tensioner. Yang keduanya, kalau hampa tengok kat sini, cost auto tensioner ni dia sedikit mahal. Yang mana harga auto tensioner ni lebih kurang RM28 ke atas, ataupun hampa boleh dapat RM25 ke atas lah. Tapi kalau hampa tengok manual tensioner ni, sebabkan dia punya komponen pada bahagian manual tensioner ni tak banyak, dia hanya ada satu skru panjang, dia ada nut satu, dan dia akan ada body untuk dia punya tensioner. Jadi dia punya kos lebih murah, sekitar RM11 ke atas macam tu saja. Jadi yang ketiganya, kalau hampa tengok kat sini, ketahanan kualiti barang yang ada pada bahagian tensioner auto ni sangat penting. Sebab yang standard punya auto tensioner untuk VF3i ni, dia punya kualiti spring tu memang sangat-sangat saya orang kata apa, kurang berpuas hati lah bagi saya. Sebab apa, kalau tengok yang kita beli aftermarket memang lebih bagus. Sebab itulah kalau dah berlaku masalah pada kita punya bahagian tensioner, tukar beli yang elok terus. Jangan beli yang model sama. Maksudnya jangan beli yang genuine part, sebab nanti dia akan berulang masalah yang sama. Dan juga kalau hampa tengok kenapa saya kata ketahanan ni, sebab bila auto tensioner ni setengah-setengah orang dia akan bagi galakkan ke hampa untuk tukar auto tensioner ni setiap 10,000 ataupun 15,000 km. Tapi bagi saya setakat ni saya dah pakai hampir dekat 100,000 km, belum ada problem lah. Jadi itu ikut rezeki masing-masing. Cuma sekarang ni kalau kita tengok penjagaan minyak dan sebagainya itu pun penting untuk memastikan kita punya bahagian komponen enjin ni terjaga untuk jangka masa yang panjang. Tapi kalau kita tak jaga bahagian enjin, memang tensioner pun turut boleh rosak, dan juga rantai kita akan cepat jadi kendor. Jadi kualiti ni memang penting untuk hampa tengok barang ni tahan lama ataupun tak. Berbanding dengan manual tensioner, disebabkan oleh komponen dia yang memang manual untuk kita buat adjustment, dan dia pula tak pakai spring, jadi dia tahan lebih lama dan susah nak rosak lah nak berbanding dengan auto tensioner. Jadi yang ni murah, tahan lama. Cuma hampa perlu buat kerja sikit saja untuk adjust dia secara manual. Berbanding dengan yang ni, kerja tak teruk. Tapi bila sekali dia rosak, hampa kena perlu tukar, dan kos ni hampa perlu fikir dengan dia punya kekerapan hampa nak tukar. Jadi hampa sendiri boleh buat keputusan sama nak pakai auto tensioner, senang buat kerja tapi dia punya kos lebih mahal, ataupun hampa nak pakai manual tensioner, dia punya kos sangat rendah dan juga tahan lama, tapi problem dia kalau sekali dia rosak, hampa nak kena buka, nak kena adjust balik. Itu sahaja. Okey, ini perbezaan yang mungkin hampa boleh tengok untuk manual dan auto tensioner.
Okey, soalan ni kita tengok pula rupa bentuk secara lakaran lah pada bahagian kita punya auto tensioner dengan manual tensioner ni. Kalau hampa tengok yang sebelah kiri ni, yang saya tunjuk kat sini adalah rupa bentuk lebih kurang auto tensioner. Yang sebelah kanan ni adalah rupa bentuk manual tensioner. Jadi untuk gambar raja atas ni nampak lebih jelas lah. Cuma ini saya nak gambarkan ke hampa macam mana konsep dia bekerja dan macam mana konsep kita nak buat adjustment. Jadi untuk yang auto tensioner ni, dia memang bergerak secara auto, yang mana pada bahagian dalam sini dia akan ada spring. Spring ni dia duduk pada bahagian sini, menolak kita punya pin bahagian bawah ni untuk turun mengikut takah-takah dia tadi kan, menolak kita punya chain guide pada bahagian kita punya rantai kecil tadi. Sebelah sini dia akan ada chain guide dan sebelah sini dia akan ada lagi satu lidah jugalah, okey, macam dia punya getah plastik tu. Dia akan pada kedua-dua belah kita punya rantai. Jadi dia akan tolak. Jadi bila dia tolak tadi, yang ni dia tolak mengikut kekuatan kita punya spring lah. Kalau spring ni terlalu keras, mungkin dia akan tolak kuat. Tetapi untuk orang yang dah buka, dia tahulah memang VF3i ni dia punya spring tu sangat-sangat lembut. Berbanding kalau hampa beli yang Cozy punya, dia punya spring tu keras. Tetapi taklah terlalu keras, sebab saya percaya Cozy pun dah buat eval berulang-ulang kali untuk sebelum dia riliskan produk dia tu mengikut spring punya kekuatan PSI untuk dia punya tekanan tadi. Saya rasa dia sangat sesuai untuk VF3i ni, sebab memang kebanyakan yang pasang memang soft problem dia punya tensioner problem, yang mana rantai kecil pun dah hilang bunyi. Jadi kalau hampa tengok kat sini, inilah masalah yang selalu berlaku pada bahagian kita punya auto tensioner. Spring kita problem dan juga pada bahagian sini dia sangkut, dia lekat, dia tak boleh patah balik. Untuk motor-motor yang lain, hampa boleh adjust gunakan screwdriver untuk tengok sama ada dia bergerak ataupun tak bergerak. Dia punya pin bahagian bawah ni dia tolak ataupun dia main ataupun tak. Setengah tu dia jam, dia kerah terus. Jadi sebab itulah problem dia tak boleh nak auto adjust. Okey. Jadi sebab itulah kalau tengok auto tensioner ni, masalah dia itu apabila dia rosak body kena tukar, spring dia rosak pun hampa kena tukar satu set, sebab dia tak main jual spring ni asing. Okey, jadi cost dia pun sangat tinggilah. Itu untuk kita punya bahagian untuk auto tensioner. Untuk bahagian manual tensioner ni, kalau tengok di sini dia simple saja. Cuma untuk hampa buat adjustment, dia ada dua konsep. Satu, hampa perlu buka nut pada bahagian sini sebelum hampa pasang. Okey, hampa buka lebih kurang suku pada bahagian kita punya skru ni bagi dia naik. Kemudian hampa perlu adjust kita punya skru yang ada pada batang skru ni. Hampa adjust sampai hand tight, sampai ketat. Tak perlu guna screwdriver ataupun tak perlu guna spanner nak bagi dia ketat, hanya hand tight. Apabila hampa dah kunci, dia dah tak boleh turun. Itu maksudnya rantai kita dah mula ketat. Jadi hampa perlu kunci balik pada bahagian sini dan hampa cuba start enjin. Kalau bunyi merancang tadi hilang, itu dah cukup. Cara yang kedua untuk hampa adjust manual tensioner ni adalah dengan hampa buka nut yang sama tadi pada kedudukan yang sama. Okey, hampa start enjin dulu, tapi jangan buka sampai habis, takut nanti bila rantai terlalu kendor dia bahaya. Okey, start enjin, bagi bunyi, dia akan bunyi memang dengan kasak. Okey, apabila hampa loosenkan dia punya skru ni. Jadi hampa boleh adjust, okey, manually adjust sampai bunyi tadi berkurangan, dah memang hilang bunyi merancang tadi, baru hampa lock balik dia punya nut yang ada kat sini. Okey, jadi itu dua cara yang paling mudah untuk hampa setting ataupun hampa kunci manual tensioner ni pada motor hampa, yang mana manual tensioner ni memang tahan lama dan juga memang sangat-sangat baguslah untuk orang yang mungkin upgrade dia punya enjin ataupun sisi motor dia, ataupun dia upgrade banyak barang pada motor. Saya sarankan untuk hampa pakai manual tensioner berbanding dengan auto tensioner ni. Kalau hampa yang modi, mungkin hampa akan dengar bunyi enjin hampa tu akan cepat kasak. Okey, jadi ini adalah perbezaan. Jadi hampa boleh tengok untuk dari segi dia punya rupa bentuk dan juga untuk hampa buat penilaian sama ada hampa nak pakai manual tensioner ataupun auto tensioner. Okay, so alhamdulillah saya rasa sampai sini dulu kot perkongsian saya kali ini pasal perbezaan antara tensioner manual dengan auto ni. Sebab kalau saya nak kongsi lebih lagi mungkin akan ambil masa yang banyak untuk hampa dengar lah. Sebab hari ni saya tak buat tutorial nak buka macam mana, nak tunjuk macam mana. Jadi saya harap apa yang saya tunjukkan dalam video hari ni ada sikit manfaat untuk hampa. Kalau ada terkurang dalam perkongsian saya kali ni, saya minta maaf. Sebab apa, benda ni saya hanya record berdasarkan apa yang saya ingat saja, apa yang saya tahu. Jadi mungkin ada yang saya silap ataupun apa yang saya terlupa, saya mohon maaf daripada hampa semua. Jadi saya akan tips yang saya kongsi dengan hampa ni ada sikit manfaat dan kegunaan untuk hampa. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.